Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, our group has choose the title UTHM Lecture Booking Room System for project Object Oriented Programming, course code DAT 20303. Next, we go to my group member. My group member is Muhammad Ammar bin Muhammad Asri as a group leader. Next, Nuraina Syuhada binti Muhammad Hamim, Muhammad Khairul Nizam bin Husnuddin, Muhammad Akif Fahmi bin Muhammad Kamal, and me, Muhammad Haris bin Muhammad. Next, we go to content. Content. First, we have introduction, use case diagram, and lastly, project demo. Next, we go to the introduction. Okay, first of all, this program is to make lecture room reservation. This program also contain a list of lecture room. The program also show how long the minimum for room reservation, which is 1 hour per reservation. This program has two type of user, such as booker. Booker is who want to book, an admin who will manage all bookings and room information. This program was created to make it easier for user when they want to book a lecture room at UTHM. With this system, users can make reservation in online. This program can also make it easier for admin to manage information about reservation. Our project specific objective is booking room, create new room, delete room, display report, and generate booking receipt. Next, I'm gonna explain about use case that will be used in this system. There are total of 2 actors and 6 use case that will be used. For the first actor, which is booker, it has only one use case, which is check room booking. While the second actor, which is admin, has total of 5 use case. The use case is check available room, check record, create room, booking room, and lastly, delete room. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Akif Fahmi. Sekarang saya akan membuat demo tentang kami punya projek, iaitu UTHM Room Booking System. So kat sini kita ada please enter type of user. Sebelum tu kita buat input validation dulu, iaitu 3 sebab kat sini booker 1 dan admin 2. Okay, invalid choice. Please enter type of user. Kita try booker dulu. Pilih 1. Please enter your booking number. Booking number ni kita akan dapat selepas kita book room dekat admin. So dia akan bagi receipt dan kat situ dia ada tulis booking number. So sebabkan tu kita akan try buat admin dahulu. You want to continue for booker? No. Do you want to end this program? No. Sebab kita akan masuk ke admin. Dan please enter type of user admin. Kita yang ada nombor 1 login dan nombor 2 register. Do you want to login or register? Sebelum kita login, kita kena register untuk admin dahulu. Please input your username. Contoh kita buat 1, 2, 3. Invalid username. Must be 3 to 10 characters long and can only contain letters, number, period, underscore and dashes. So kita try yang betul. Akif. Please input your password. Kita try yang salah dulu. 1, 2, 3. Invalid password must be at least 8 characters long and max character is 25. It also contains at least 1 uppercase letter, 1 symbol, 1 number and 1 lowercase. Please input your password. Sekarang kita buat yang betul. Uppercase letter, A, K, I, F, Akif, 1, 2, 3 dan 1 symbol. Do you want to exit for admin? Tak, sebab kita akan terus untuk login. Kat sini kita ada first login dan nombor 2 register. Do you want to login or register? Kita try input validation dulu. 3 invalid choice. Do you want to login or register? So kita akan login. Kita masukkan balik. Please enter your username tadi. Kita buat input validation kat sini 3. Salah. Please enter your password. 3 pun salah. Please enter your username balik yang betul. Kita buat Akif. Please enter your password. Password yang betul tadi uppercase Akif 1, 2, 3 dan 1 symbol. Okay, kat sini select action you want to perform. Yang pertama display, yang kedua create, yang ketiga booking dan keempat delete, yang terakhir sekali display report. So sekarang saya akan serahkan kepada Niza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Nizam Yosnudin. Hari ini saya ingin menerangkan tentang tugas-tugas admin dalam sistem room booking UTHM ni. Okay, so tugas-tugas yang akan admin ada 5. Yang pertama display room, 2 create room, 3 booking room, 4 delete room dan 5 display report. Okay, so kalau kita test luar daripada range 1 hingga 5 itu, dia akan invalid charge dan keluarkan error message dan dia akan tunjukkan balik option-option tu balik. Jadi kita pilih nombor 1. Itu display room. Display room ni dia lepas je admin masuk option display room, dia akan display makmal-makmal dan bilik-bilik yang ada dekat UTHM ni. Okay. So kita pergi ke input, please enter room code to display available time slot. Maknanya kita tekan code room yang ada dekat output ni, kita tekan 2. Maknanya dia akan display available time slot yang belum di booking lagi. So kalau kod 1 ni maknanya contohnya 8 AM hingga 9 AM. Maknanya dia merangkumi 1 jam. So ada 9 kod, jadi 9 jam time slot untuk satu bilik itu. So do you have any request? Do you have any request ni di mana input ni kalau kita tekan yes, maknanya kita pilih yes, dia akan balik kepada option tu balik. So maknanya macam admin tu dia nak buat apa kerja selain display room ni lah. Okay, so kita tekan yes. So kita pergi kepada create room yang kedua. Create room. So please enter name for room you want to create. So basically ini create room nama lah. So admin kena masukkan nama room tu. So kalau contohnya kita tulis bilik saja, dia akan keluar error message. Maknanya orang input room name should have more than 8 letters. Maknanya kena lebih daripada 8 huruf lah. So kita try yang betul, iaitu makmal kejuruteraan elektrik. So bila kita dah masukkan nama yang betul, basically benda tu dia dah tercreate. So kalau kita nak tengok bilik tu ada ke tak, so kita do you have any request. So semestinya kita ya, dan kita display room balik. So sekarang ada apa? So sekarang adalah kita punya nama yang kita baru create tu. Kita try nombor 6. Kita try lah. So dia akan keluar available time slot dia. Dia sama je lah macam yang bilik-bilik lain. Okay. So kita tekan press. Kita pergi ke booking room, iaitu admin akan key in data-data penempah yang nak tempah satu bilik itu. So kita tekan 3. Please enter buka full name. So kalau kita tulis Nizam, so dia akan keluar wrong input name should have more than 8 letter. Maknanya kena full name. Jadi nama so kita buat nama yang betul, Muhammad Khairul Nizam bin Husnudin. So lepas kita dah masukkan nama yang betul, kita pergi ke phone number pula. Phone number kalau kita tulis apa-apa yang salah pun, yang macam dia tak ikut apa yang biasa nombor phone tu ada, dia takkan lalulah ke next input. Jadi dia akan keluarkan error message dan kita try input yang baru.
Okay. So, bila kita dah masukkan nombor phone yang betul, akan pergi kepada input yang seterusnya iaitu metric number. Okay, metric number ni kalau kita try huruf saja tak boleh. Kalau kita tekan nombor saja tak boleh. Okay, biasanya nombor metrik ni dia yang dua huruf pertama, lepas tu yang nombor tu kena ada 6. So, dua huruf 6 nombor kat penghujungnya. So, contohnya AA2104646. Okay, lepas dah keluarkan nombor metrik yang betul, maknanya dia akan display room-room yang tadi yang adalah. So macam yang tadi yang create room tu tadi kita buat, so pun dia pun ada. Dia jadi 6 room. So kita try Makmal Sabah. Okay, dia display masa time slot yang ada. So maknanya basically kita tak ada booking apa-apa tadi. Tak ada key in apa-apa tadi. So benda semua available lah 1 hingga 9. Jadi kita enter duration in hour. Maknanya nak berapa jam. So contohnya penempat tu dia nak 2 jam. Dia 2 jam, so initial time code. Time code ni maknanya permulaan waktu dia untuk dia tempah. So kalau kita try tulis kod 10 maknanya means tak ada. Maknanya time slot out of the range. Dia akan keluar error message. So kita pilih yang betul lah. So maknanya kalau kita pilih 3. Kalau pilih 3 maknanya nanti ke next. Kalau ada booking yang seterusnya, kita pilih Makmal Sabah. So time slot 3 dengan 4 tu akan hilang dan potong. So kita pilih 3. Enter. So selepas itu dia terus keluar, auto keluar receipt. Dia bukan receipt, dia macam slip booking. Detail information untuk buka yang tadi admin tu dah key in. Okay, so kat sini ada order number. Order number ni yang akan kita gunakan dekat buka nanti. Okay, so yang bahagian sini room. Nama room Makmal Sabah. Tadi betul kita dah buat. Lepas tu time. Masa dia tadi tengok 10 AM hingga 11 AM dan 11 AM hingga 12 PM. Maknanya 2 jam lah dia pilih. So, do you have any request? So, kita nak tengok balik. Tidak. Kita display room. Kita display room balik. Kita tengok Makmal Sabah. Kita tengok masa yang available tinggal kod 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. So 3 dengan 4 tu sudah tak ada. Jadi kita try yang lain pula. Display room. Kita try Makmal guna sama. So nampak kat sini, kalau kita nak display room, nak display available time, yang room yang lain yang selain tadi dia dah booking, so maknanya room available ni masih ada 1 hingga 9 ni. So tekan 1, ada request. Jadi kalau kita try lagi, kita booking lagi, enter buka full name. So maknanya kita masukkanlah Muhammad, nama yang seterusnya Muhammad Ammar bin Asri. Muhammad bin Asri. So nombor phone dia. Ni yang buka, ini yang untuk buka line 019. Okay, please enter buka metric number. So nombor metric dia. So ini nama Muhammad Ammar ni dia dah jadi buku yang kedua. Buku yang kedua, jadi kalau kita pilih Makmal 1, dia nak pilih Makmal Sabah pula. So room time slot yang ditunjukkan akan keluarlah, kecuali yang tadi buka pertama sudah book. So dia nak pilih
enter room duration 1, maknanya dia nak 1 jam saja. So kita pilih 6. So, kita pilih. Terus keluar receipt untuk buka yang kedua ni. So itulah nama Makmal Sabah. So ini order number untuk buka nama Ahmad Asri ni. So jadi kita pergi kepada delete room pula. Delete room which mean nombor 4. So kita so basically delete room ni untuk delete room lah. So kalau kita tekan kod yang kita nak, maknanya benda tu akan terus terdelete. So namanya nombor 4. Do you have any request? Maknanya yes. So kita try display room. So maknanya kalau tengok kat sini, tadi kita dah buang room code nombor 4, maknanya which mean Makmal Lukisan Kejuruteraan. So kalau kita display balik, jadi Makmal Lukisan Kejuruteraan dah tak ada kat sini. So dia dah bukan nombor 4, jadi yang Makmal yang bawah dia tu akan naik jadi kod yang pengganti dia lah. Okay, fill available time slot. So kita try nombor 2. So dia akan keluar available time slot lah. So yes, you have any request. Maknanya so yang terakhir, opsi yang terakhir untuk admin ialah display report. Display report ni dia akan display berdasarkan kuantiti berapa duration yang buka tu book lah. So booking room report ni dia dah keluar, jadi Makmal Sabah 3. So tadi betul lah kita pilih 3. Maknanya buka pertama dia minta 2 jam. Maknanya 2 time slot akan terbuang. So buka yang kedua pun dia minta Makmal Sabah tapi 1 jam. So akan jadi kat sini 3. So betul lah. So yang lainnya akan kosong sebab dia tidak dibook lagi. Jadi do you have any request? Basically 5 option ni kita dah try. Jadi dah tak ada apa-apa. So do you have any request? Kita tekan no. No, do you want to exit for admin? So kita yes, kalau nak keluar untuk buka, so kita kena no lah. So kita kena yes. Sorry, kita kena yes. Do you want to end this program? Ni kalau kita tekan yes, program tu akan terus tamat. So kita tak nak, so kita nak check yang booking tadi. So kita tekan no. Okay, so sampai sini sajalah saya punya penerangan. Yang untuk bahagian booking number nanti, okay, saya serahkan kepada Akif. Okay, terima kasih. So Assalamualaikum. Sekarang saya akan sambung dengan buka. So buka nombor 1. Please enter your booking number. Booking number ni adalah booking number yang kita dapat dalam receipt yang setelah kita book room dekat bahagian admin tadi. So kita try yang salah dulu, booking number 1, 2, 3, 4. Booking number is not found in our record. So maksudnya dia tak ada booking number tu. Do you want to continue for buka? Yes. So kita masukkan yang betul, iaitu macam tadi 14338. 14338. Ni adalah kita punya receipt yang tadi setelah kita book dekat admin. So maksudnya buka ni dia boleh check balik dia punya record, dia punya booking setelah dia dah book dekat admin tadi. So ini dia di display. Macam ada nama room, Makmal Sabah tadi dan time dari pukul 1 sampai pukul 2. Itu je daripada saya. Sekian, terima kasih.
Okey, baik. Jadi saya akan menerangkan mengenai back-end lah kita punya program ni. Jadi pertama sekali saya akan terangkan mengenai kelas dan objek bagi setiap kelas yang terdapat dalam program ni. Jadi seperti yang kita boleh tengok, kita ada 4 kelas dalam program ni. Okay, jadi kita akan go through one by one. First kita ada admin.java. Jadi admin.java dia ada 2 attribute iaitu admin underscore username dan juga admin password lah. Yang mana admin username ni kita akan simpan username, password kita akan simpan password untuk admin punya password. Okay, jadi kat sini kita ada satu constructor. Okay, kat sini kita ada satu method untuk create room. Jadi admin ni dia capable untuk create room, untuk buat room lah sebanyak mana room yang dia boleh buat, dia akan lalu method ni. Okay, kemudian admin juga boleh display available room. Apa yang dia dah bilik yang dia dah buat, dia akan boleh display balik lah guna method yang ni. Jadi method ni dia akan display semua makmal yang available. Okay, jadi admin juga dia ada method untuk search booking number. Yang mana dia akan validate lah, dia akan verify sama ada nombor booking number tersebut sama ada valid ataupun tidak. Okey, jadi seterusnya admin juga dia boleh create room dan dia akan letakkan satu initial slot. Maksudnya kita seperti yang tadi saudara Izam terangkan, kita ada 9 slot jam. Jadi kat sini kita akan initializekan untuk semua bilik ataupun semua makmal bagi diorang punya masa permulaan dia lah. Jadi first untuk method ni kita akan setkan supaya semua slot jadi available. Kalau sini kita boleh tengok satu maksudnya available dan kosong jika occupied lah. Jadi kita akan setkan semua room jadi available semua masa. Okey, jadi untuk seterusnya admin juga ada method untuk yang ini method sample room lah. Kita akan createkan dia punya initial punya bilik. Jadi first kita akan ada 5 bilik iaitu makmal safa, makmal guna sama, makmal pengatur cara internet, makmal lukisan kejuruteraan dan juga makmal bilik komputer. Jadi yang ini bilik yang awal lah kita buat supaya kita boleh run kita punya program smoothly. Okey, jadi seterusnya admin juga ada satu method untuk display available time. Sekiranya masa tersebut available, jadi dia akan displaykan lah. Dan sebaliknya kalau contoh bilik tu tak available ataupun slot masa tersebut tidak available, jadi dia tidak akan didisplaykan. Jadi seterusnya dia juga ada method booking room kat sini. Jadi admin dia berkeupayaan untuk booking room bagi memenuhi kehendak pengguna lah. Okey, jadi kalau kita tengok dekat method booking room ini, kan, dia ada input validation first, kan. Kemudian dia akan minta lah enter duration. Lepas tu bila duration masa dia. Dan ini kalau ada kita punya invalid input lah untuk error handling kita. Jadi kegunaan error handling ni jika program kita ni user masukkan input yang salah, dia tak akan crash lah. Okey, jadi ini pun dia akan minta lah initial time code. Jadi dia akan minta berapa jam yang user akan masukkan lah slot masa yang permulaan dia. Jadi kalau bilik tu tak available, dia akan displaykan lah satu error message iaitu this room not available at time chosen. Jadi ini akan keluar sekiranya masa yang dipilih itu dah ada orang booking, maksudnya tak available. Okey, ini juga ada ni lah error handling. Jadi untuk seterusnya kita ada login, iaitu method login supaya admin boleh login guna method ni lah. Jadi dia akan masukkan username, password, dan kita akan masukkan sekali. Kalau kita tengok method ni dia akan terima 3 parameter, iaitu check username, password dan juga semua array list yang akan simpan data admin. Jadi dia akan tentukan sama ada admin tersebut betul-betul akaun dia adalah valid ataupun verified ataupun tidak. Dan juga ini juga adalah satu method
iaitu admin juga berkebolehan untuk delete room. Jadi sekiranya admin rasa bilik ni dah tidak digunakan, jadi dia boleh delete lah room yang akan delete semua data-data mengenai bilik tersebut. Kemudian admin juga boleh display report. Dia ada method untuk displaykan report. Yang ini dia akan looping lah berapa banyak room dan juga berapa banyak quantity yang user dah booking. Jadi itu sahaja method dan attribute untuk admin. Okay, jadi kita berpindah kepada kelas seterusnya iaitu kelas receipt. Okay, baik. Jadi untuk kelas receipt, dia ada attribute iaitu ID. Jadi ID ini kami menggunakan encapsulation supaya user ataupun pengguna tidak boleh menukar ID ini sesuka hati. Jadi oleh sebab tu kami guna private. Kami mengimplementkan encapsulation. Jadi kat sini juga ada satu generator random ID. Jadi method ini atau kelas ini dia akan dia akan create satu ID yang random lah, yang akan berbeza, unique ID berbeza dengan pengguna-pengguna yang lain ataupun ID-ID yang lain. Jadi kat sini kita ada satu constructor. Okey, yang ini kita ada satu getter setter method. Disebabkan kita menggunakan encapsulation, kita guna private keyword, jadi kita memerlukan setter dan juga getter untuk retrieve balik kita punya ID ataupun kita nak set kita punya ID. Jadi kat sini kita punya setter kita lah, yang mana kita akan setkan ID kita menggunakan random ID ni tadi, menggunakan kelas random. Okey. Jadi untuk seterusnya kita ada method untuk display booking order. Bagi receipt ni kita ada satu method yang mana dia boleh display booking order. Yang ini kita menggunakan polymorphism, iaitu kalau kita boleh tengok nama bagi method ini adalah display underscore booking underscore order, sama seperti di bawah, display underscore booking underscore order. Jadi apa yang membezakan kedua ini adalah berapa parameter yang diterima oleh method tersebut. Jadi kalau kita tengok method yang pertama, dia menerima booker one, dia menerima satu objek, dan dia juga menerima array list untuk semua room. Tapi kalau kita tengok untuk method yang kedua, dia menerima 3 parameter. Jadi ini yang membezakan ataupun ini adalah konsep polymorphism yang diaplikasikan dalam program inilah. Kita ada terima 3 parameter, iaitu index display, kemudian kita ada array list untuk user room dan juga array list untuk kesemua room. Yang ini array list untuk pengguna. Jadi kedua-duanya akan digunakan mengikut kesesuaian. Jadi itu sahaja untuk method dan juga attribute untuk kelas receipt.java. Jadi kita berpindah kepada kelas seterusnya iaitu room. Untuk room, kita ada satu scanner kat sini dan kita juga ada protected room name. Kita juga gunakan encapsulation supaya room name ini tidak boleh ditukar dengan mudah lah. Jadi kita juga akan gunakan room book time supaya pengguna tidak boleh sesuka hati menukarnya. Kat sini kita kedua-dua ini kita akan gunakan prinsip ataupun konsep encapsulation. Jadi seterusnya kita ada satu string yang akan simpan nama slot masa, yang mana kita akan displaykan lah 8, 9, 9, 10 dan seterusnya. Kemudian kita ada juga ada satu array list yang akan simpan non-available room. Okey, jadi kat sini kita ada satu constructor. Kita ada non-parameter constructor dan juga kita ada parameterized constructor. Okey, jadi untuk kelas room ini kita ada inheritance, iaitu kita create satu kelas yang mana kita jadikan
room.java ini sebagai parent class. Jadi untuk itu, kita create satu kelas nama user room, yang mana user underscore room ini adalah child ataupun anak bagi room ini. Jadi macam mana kita nak create? Kita gunakan keyword extend. Jadi apabila kita gunakan keyword extend, user underscore room ini akan menerima semua attribute dan juga method yang terdapat dalam kelas room. Jadi ini adalah pillar ataupun ini adalah konsep penggunaan inheritance dalam OOP, Object Oriented Programming. Jadi user room ini bukan sahaja menerima semua attribute dan method yang terdapat dalam room, tetapi dia juga ada attribute-nya tersendiri. Attribute tambahan iaitu buka name, buka underscore phone number, buka metric number, buka room book name, room book code, room book time, booking ID dan juga buka sum. Yang ini kita akan memerlukan untuk simpan detail para pengguna. Jadi untuk seterusnya, untuk user room kita ada satu constructor. Jadi itu sahajalah attribute ataupun method yang ada dalam kelas user room. Okey. Baik, jadi kita akan go kepada flow program. Jadi untuk flow program, first kita ada create satu validation. Untuk kat sini kita punya kelas kita nama lab.java. Jadi kat sini sehingga bawah, kat sini kita ada input validation. Kita ada input validation yang kedua dan juga input validation untuk string. Yang ini kita akan check lah string sama ada string itu valid ataupun tidak. Yang ini kita akan check untuk kegunaan nak create room name dan sebagainya. Okey. Jadi ini juga ada satu input validation bagi input validation register. Okey, jadi kat sini bermula. Ini adalah permulaan untuk kita punya run program dan ini ke atas adalah semua input validation yang mana kita akan validate lah input yang dimasukkan oleh pengguna. Sekiranya salah ataupun tidak memenuhi piawaian, kita akan minta pengguna repeat supaya kita akan guna input validation ni supaya tidak menjadikan kita punya program kita crash lah. Okey, jadi mula sekali kita akan create release, kita akan declare release, admin, room, receipt dan juga user room. Okey. Yang ini kita akan create satu objek supaya dia memudahkan kita nak go through kita punya program. Okey. Jadi ini juga kita ada create satu temporary initialization. Bagi ini kita nak create lah satu admin punya username yang mana saya letak Amar123. Jadi untuk itu kita boleh terus jump kepada create room ataupun kita boleh guna functionality yang ada pada admin tanpa perlu create satu tanpa perlu register satu account untuk admin. Sebab kita dah buat satu temporary initialization kat sini. Okey, jadi yang ini kita akan displaykan lah dua option iaitu buka dan juga admin. Okey, yang ini kita akan minta user masukkan input yang mana sama ada dia nak masuk sebagai buka ataupun sebagai admin. Okey, yang ini kita akan check sekiranya dia masukkan satu iaitu buka, kita akan gunakan kat sini kita akan check lah. Dia akan masuk kat sini. Lepas tu dia akan check enter your booking number. Jadi sekiranya nombor yang dimasukkan adalah salah dan dia akan keluarkanlah error message. Tapi kalau dia valid, dia akan yang ini dia akan dah cari dah. Yang ini kita ada admin, kita ada search booking number. Kita akan cari ID tersebut berada di array yang keberapa, dia berada di index yang keberapa dan kita akan displaykanlah display booking number ini. Okey. Jadi sekiranya nombor tersebut salah, kita akan tunjukkan satu error message, booking number is not found in our record. Okey. Jadi itu untuk satu, sekiranya dia ada buka yang lain, jadi dia akan repeat lah yes or no.
Okey, yang kat sini kita ada juga satu catch untuk tengoklah yang dia punya input validation. Okey, kemudian sekiranya user masukkan option yang kedua iaitu register. Sekiranya user masukkan yang kedua, jadi kita akan display dua option iaitu login ataupun register. Macam apa yang saya buat tadi, kita dah create satu account untuk admin. Jadi sekiranya kita nak run, kita boleh gunakan account admin yang kita dah create lah tadi. Kita boleh terus login. Itu kalau kita masukkan yang pertama. Sekiranya kita akan masuk yang kedua, dia akan jump pergi else. Iaitu kita akan register lah untuk admin. Yang mana kat sini kita ada input username, kita ada input validation kat sini. Dan juga kita ada input validation untuk password. Jadi kita akan simpan input username dan juga kita akan simpan dalam input underscore password dan kita akan create satu objek untuk menggunakan constructor yang mana kita akan terima input username dan juga input password. Dan juga seterusnya kita akan masukkan ke dalam release. Jadi itu adalah dia punya flow-nya. Macam ni kita nak create admin punya account lah. Jadi untuk yang ketiga, sekiranya user masukkan selain daripada satu ataupun dua, kita akan displaykan lah input does not recognize. Okey. Sekiranya user nak login. Okey, baik. User nak login, kita akan minta please enter your username dan kita akan minta password dia lah. Jadi kita akan check. Kita ada login method kat sini yang mana kita akan check sekiranya kedua-dua username dan juga password adalah valid, maka kita akan keluarkan satu kita akan simpan dalam satu variable yang mana kita akan tentukan lah sama ada account ni adalah wujud ataupun tidak. Sekiranya wujud, kita akan display kita akan display option apa yang admin mampu buat, iaitu display room, create room, booking room, delete room, display room. Okey, sekiranya admin masukkan option yang pertama, jadi dia akan lalu dalam satu switch case, iaitu kita akan tunjukkan satu kita akan minta room code mana yang perlu didisplaykan. Jadi kita akan minta lah user akan masukkan bilik mana yang perlu dia displaykan. Kemudian admin juga boleh create room. Sekiranya nak create room, kita akan gunakan admin temp ni tadi supaya kita boleh go through one by one ataupun kita punya program lah. Jadi kita akan panggil satu method kat sini iaitu create room. Jadi kita akan simpan nama dalam new room name dan kita akan simpan dia dalam room add kita. Jadi kat sini kita ada satu method lah yang kita nak create room. Jadi kat sini kita akan buat satu initialize slot. Yang mana kat sini kita akan masukkan room yang tadi kita dah buat. Dan kat sini kita akan make sure ataupun kita akan ada satu method yang akan menjadikan semua time slot dalam bilik tersebut menjadi available. Okey. Itu sekiranya pilihan pertama atau kedua. Sekiranya admin mahu booking room untuk pengguna, admin akan minta pengguna punya full name, yang mana kat sini kita ada satu input validation dan juga phone number, metric number. Jadi kat sini ada kepunyaan mereka punya input validation, yang mana dia akan tentukanlah sama ada input tersebut valid ataupun tidak. Sekiranya valid, dia akan simpan dalam buka name, buka underscore phone number, buka underscore metric number. Okey, kemudian kita akan minta enter number for the room you want to book. Kita akan minta lah bilik mana yang dia nak book. Okey, bila dia dah nombor yang dia pilih tu, kita akan simpan dalam room book. Kemudian kita akan masuk dalam satu booking room untuk admin ni tadi. Kalau kita tengok,
kita ada booking room. Dalam method ini kita akan minta enter duration. Enter duration berapa jam yang dia nak. Kemudian kita akan minta lah, sekiranya dia nak 2 jam, okey. Masa pertama dia nak start daripada pukul berapa. Macam contoh katakanlah dia nak 2 jam, start pukul 8, dan dia akan masukkanlah kod yang bersesuaian untuk pukul 8. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan ada generate receipt lah. Selepas admin berjaya booking room, kita akan generatekan satu receipt, yang mana dalam receipt ni ada booking ID. Okey. Kemudian receipt ini tadi kita akan simpan dalam satu array list, yang mana kita akan retrieve balik melalui sekiranya user nak masukkan ataupun nak login bilik tersebut. Jadi kita akan retrieve guna receipt ni lah, kita akan display. Kemudian sekiranya admin perlu delete room ataupun display report, jadi kat sini ada satu option ataupun ada satu method yang mana admin capable untuk delete room tersebut. Yang pertama, admin akan display semua room yang ada. Okay, dan kemudian admin akan delete room. Kalau kita tengok admin delete room, jadi dia akan minta lah room code yang mana kita nak delete. Sekiranya delete, kita akan delete semua data yang terdapat dalam bilik tersebut. Okey. Dan option yang kelima iaitu display room. Jadi display room tak ada masalah lah, kita akan display semua room yang available. Okey. Dan yang terakhir iaitu display report. Maafkan saya. Yang ini kita akan display report. Display report. Yang mana kita akan masukkan sebuah array list room kita dalam array list dalam room ni. Kita akan hantar dalam method tersebut dan kita akan displaykan lah berapa banyak bilik ataupun berapa banyak bilik yang pengguna ataupun user dah booking. Jadi sekiranya admin dah tak ada apa-apa request, jadi sekiranya dia masukkan no, jadi dia akan keluarlah daripada looping tersebut. Jadi kita akan tanya balik, do you want to end this program? Sekiranya yes, dan program ni akan tamatlah. Jadi itu sahaja penerangan daripada saya mengenai program ini. Jadi terima kasih.